selang masa antara bunyi petir dan cahaya menjadi lebih panjang jika kejadian itu berlaku pada jarak yang jauh. Okey, kesimpulannya cahaya kilat lebih laju daripada bunyi petir. Okey, cahaya lagi laju daripada bunyi. Okey, dan ini adalah fakta penting. Perbezaan laju pergerakan cahaya dengan bunyi adalah sangat ketara. Laju cahaya adalah berapa ni? 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, puluh juta, ratus juta. Laju cahaya adalah 300 juta meter per saat, tetapi laju bunyi hanyalah 345 per saat. Okey, beza ingat cahaya lebih laju daripada bunyi. Yang kedua, okey, nampak tak gambar apa ni? Okey, ini adalah gambar cardboard yang dilubangkan dan ada lilin. Kalau kita susunkan cardboard itu, awak akan nampak cahaya lilin melalui lubang. Tetapi kalau kita tarik salah satu cardboard, awak langsung tak nampak cahaya tersebut sebab cahaya adalah bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Okay? Cahaya tak boleh bengkok-bengkok tapi dia hanya bergerak lurus. Sebab itu kalau salah satu cardboard ini kita bergerakkan, lubang itu tak sama, so cahaya tadi tak dapat tembus. Okay? Yang ketiga, gambar ini adalah gambar manusia sedang berjalan-jalan membelakangkan cahaya lampu. Okay? Bila dia membelakangkan cahaya lampu, akan terhasilnya bayang-bayang. Okay? So, bayang-bayang kita terbentuk apabila sinaran matahari ataupun lampu yang dihalang oleh badan kita. Okay? Kita merupakan objek legap. Kita merupakan objek legap, spelling legap. Okay? Kita merupakan objek legap. So, bila objek legap, dia tidak akan dapat ditembusi oleh cahaya ataupun lampu lah. Sebab itu akan terbentuknya bayang-bayang. Dan apabila terbentuknya bayang-bayang ini, menunjukkan bahawa cahaya bergerak dalam satu garisan lurus. Okay? Seterusnya, ini adalah wayang kulit. Okay, ini merupakan wayang kulit. Dekat Kelantan sangat famous dengan permainan wayang kulit ini. Okay, wayang kulit ini mengaplikasikan konsep cahaya yang mana cahaya bergerak lurus untuk menghasilkan bayang-bayang. Okay, seterusnya, yang ini merupakan pembentukan pelangi. Dan cahaya matahari boleh disebarkan oleh titisan air di langit untuk membentuk pelangi. So maksudnya ada titisan wap air dekat sini dan ada cahaya matahari dekat sini. So cahaya matahari tadi boleh membiaskan titisan air menjadi bentukan pelangi. Okay. Okay, so conclusionnya ialah sifat cahaya ada 6 sifat. Okay, tolong dengar betul-betul. Sifat yang pertama, cahaya boleh bergerak melalui vacuum. Kalau bunyi tak boleh melalui vacuum. Okay, vacuum ni maksudnya kawasan kedap udara. Tak ada langsung udara dalam keadaan vacuum. Okay, dalam kat sekolah kita hanya ada satu tempat sahaja di makmal kimia. Makmal kimia ada namanya kebuk wasap. Okay, kebuk wasap. Dekat makmal kimia ada kebuk wasap. So kebuk wasap tu memang tak ada apa-apa zarah. Tak ada udara, tak ada gas dalam tu. Hanya kosong. So bila ada kebuk wasap, tiada vacuum, udara tak boleh didengari. Hanya ada cahaya sahaja yang boleh tembus. Okay. Yang kedua, cahaya ini sifatnya adalah bergerak lurus. Okay. Seterusnya, cahaya lebih laju daripada bunyi. Okay, cahaya tadi 300 juta, bunyi 3, 4, alamak, pen saya hilang ni, 3, 4, 5. Pen saya hilang tulisan buruk sikit.
Seterusnya, cahaya juga boleh menyebabkan pembentukan bayang-bayang disebabkan objek itu adalah objek legap. Kalau objek yang tak legap, tak boleh ada bayang-bayang. Okey, kalau macam cawan kaca yang awak boleh nampak air dalam itu merupakan objek lut sinar ataupun lut cahaya. Ada bayang-bayang tapi tak jelas. Okey, kalau awak berdiri dekat situ, nampaklah bayang-bayang awak. Okey, dan seterusnya adalah pembentukan pelangi. Okey, berlakunya pembentukan pelangi adalah kerana di udara kita, di atmosfera kita ada zarah-zarah udara yang mana apabila dibiaskan cahaya oleh matahari, zarah-zarah udara itu akan menghasilkan kepelbagaian warna yang disebut sebagai pelangi. Dan yang terakhir, kilat kelihatan sebelum guruh. Sebab itu orang kata, kilat, sekejap lagi guruh lah. Betul lepas kilat, ada selang masa, tiba-tiba bunyi guruh yang sangat kuat. Sebabnya, kilat sampai dulu baru bunyi. Kilat itu merupakan cahaya. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada pantulan cahaya. Ini topik sangat penting, tolong dengar. Okey, pantulan cahaya boleh dipantulkan apabila terkena sesuatu permukaan. Okey, cahaya dipantulkan oleh permukaan yang legap. Legap ni maksudnya yang tak boleh ditembus cahaya. Contohnya buku, awak punya muka, awak punya badan, lagi almari, meja, ini semuanya legap. Licin dan berkilat. Okey. Kemudian, ini adalah contoh pantulan cahaya. Yang mana sinar tuju yang selari, dia bergerak. Kemudian dia dipantulkan oleh permukaan satah. Dan pantulan itu pun adalah sinar yang selari. Selari ni maksudnya sama. Dia sengit, kalau sini sengit 45 darjah, ini pun 45 darjah. Sama sahaja. Okay, so ini adalah simulasi pantulan. Okay, tolong perhatikan simulasi. Okay, cahaya, kemudian cahaya bergerak memantul pada permukaan satah dan dia bergerak kembali lah. Okay. Cahaya itu dipantulkan semula. Bila saja terkena permukaan, so cahaya yang dipantulkan tu akan mula terpantul. Okay, ini adalah simulasi pantulan. Ingat kedua-dua ini adalah garis selari, pantulan selari. Okey. Ini adalah pantulan satah, okey. Yang mana bila kita pantulkan cahaya, kita akan dapat satu garis di tengah-tengah ni, yang mana garis ini dikenali sebagai garis normal. Yang pantulan tadi adalah sinar tuju. Dan yang kuning ini namanya sinar pantulan. Di antara sinar tuju dengan garis normal, ada satu sudut yang dinama sudut I, simbol I. Dan antara garis normal dengan sinar pantulan, ada lagi satu sudut, sudut R. R for reflect lah. Okay. Dan disebabkan itu, hukum pantulan menyatakan bahawa sinar tuju I adalah sama dengan pantulan R, iaitu I sama dengan R. Sudut ini sama dengan sudut ini. Kalau ini sudut dia 40 darjah. Okay. Di sini pun 40 darjah. Sama sahaja, tak berubah. Okay. Jadi hukum pantulan, tolong take note dekat sini. Hukum pantulan menyatakan bahawa sudut tuju I ini adalah sama dengan sudut pantulan. Dan sinar tuju, sinar pantulan serta garis normal berada pada satah yang sama. Satah yang sama ni maksudnya, cuba awak tengok dekat sini. Okay, sinar tuju direct ke sini. Sinar pantulan dari sini ke atas. Dan garis normal pun bertemu di sini. So ini adalah satah yang sama. Dia point yang sama lah. Okay. So ini adalah image bagi cermin satah. Kita dah belajar last week. Okay, dia adalah songsang
CC yang mana huruf K tadi akan jadi K terbalik dan jarak objek, ini jarak objek adalah sama dengan jarak image. Okay, ciri-cirinya adalah maya, tegak, songsang sisi. Songsang sisi ni maksudnya kalau kita angkat tangan kanan, image kita akan angkat tangan kiri. Dia terbalik. Sama saiz dengan objek. Kalau orang tu bulat, maka image dia pun bulat, tidak berubah. Dan jarak adalah sama, tidak berubah jarak dia. Kalau jarak dia 40, sini 40. Jarak dia 10, ini pun 10. Okey, seterusnya ini adalah aplikasi pantulan cahaya yang kita gunakan selalunya. Budak-budak pun suka main. Namanya kaleidoskop. Dekat Kaizen ada jual. Mr. DIY pun ada jual kaleidoskop ni. Dia ada yang bentuk persegi, bentuk bulat. Okay, yang mana dia ada letak cermin di dalam dia. Dalam cermin itu, dia akan letak beberapa magnet. Yang mana magnet itu bila kita pusingkan corak dia bergerak-gerak, awak akan nampak pelbagai corak sangat cantik lah. Jadi pantulan cahaya yang berlaku berkali-kali pada keliling, pada keliling cermin. Ni ejaan salah ni. Okay, ejaan dia adalah keliling. Keliling cermin yang disusun dalam bentuk segitiga menghasilkan, tapi error, menghasilkan corak yang cantik. Okay, nanti kita try buatlah kalau in case tahun depan kita jumpa lagi, kita try guna kaleidoskop. Okay, so saya nak uji diri sikit saja hari ni. Saya nak uji diri. Yang pertama, nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk dalam sebuah cermin satah. Last week dah belajar, this week pun kita belajar sekali lagi. Apakah ciri-ciri image yang terbentuk dalam satah? Saya nak panggil orang untuk bercakap. Kita ada 2 orang sahaja. Vivo 1901 ni. Tolong nyatakan ciri-ciri image. Ni kalau nak salin pun boleh salin kat kertas tepi tu ataupun dalam buku. Apakah ciri-ciri bagi image? Sekejap, cikgu. Okey. Dia ada 4 ciri-ciri tu. 1, 2, 3, 4. Cermin satah ya, bukan cermin cekung, bukan cermin cembung. Saya nak cermin satah. Apa Apa dia? Dapat? Ada berapa tadi, cikgu? Ciri 4. Yang pertama adalah songsang sisi. Lah. Yang kedua, apa dia? Bukannya tak. Apa dia? Ni. Apa tadi yang?
Kalau awak tengok cermin depan mata awak, macam mana keadaan imej awak dalam cermin tu? Lebih besar ke? Lebih kecil ke? Terbalik ke? Sama. Sama apa? Sama ciri. Kan? Sama ciri, okey. Memanglah sama ciri, takkanlah awak rambut kerinting dalam tu rambut lurus pula kan? Okey. Selain sama ciri apa dia? Apa lagi? Kalau awak pegang mata belah kanan, cermin tu pegang mata belah mana? Kiri. Kiri, itu namanya songsang sisi. Okay, so kalau cermin dalam satah adalah, objeknya adalah maya. Maya ni maksudnya tak boleh kita sentuh. Okay, dalam cermin tu awak nak pegang tak boleh pun imej awak. So itu namanya maya. Tegak maksudnya kalau awak berdiri tegak, awak pegang cermin, imej dalam cermin tu pun tegak. Dia tak terbalik. Kemudian songsang sisi. Songsang sisi ni maksudnya yang tadilah, awak pegang mata kanan, dalam imej dia pegang mata kiri. Okay. Saiz sama, kalau badan awak bulat, imej pun bulat. Kalau badan awak segi 4, imej pun segi 4. Sama-sama sebiji lah. Jarak pun sama. Kalau jarak awak antara cermin itu 10 cm, jarak imej dengan cermin tu pun 10 cm. Okay. Awak jawab 4 pun memadai. Dapat markah 3 ya. Ini selalunya dia akan bagi 3 hingga 4 markah lah. Okay. Soalan yang kedua, hukum pantulan. Tadi saya cakap sinar pantulan, ini sinar pantulan pada cermin satah dipantulkan semula. Okay. Ini namanya sinar pantulan. Okay. Yang ini namanya sinar, ini namanya sinar pantulan, terbalik Saya terbalik pula. Okay, ini namanya sinar tuju, terbalik sebab kita menuju. Dan ini namanya sinar pantulan sebab dia dah terpantul. Okay, antara sinar tuju dengan sinar pantulan akan ada satu garis di tengah-tengah. Okay. Garis ini dikenali sebagai garis normal. Okay. Sinar tuju, sinar pantulan, di tengah-tengah ini adalah garis normal. Okay, ini sinar pantulan ni sepatutnya samalah, saya yang lukis salah. Okay, saya yang lukis salah, sepatutnya dia adalah sama dia punya saiz. Okay, sepatutnya dia sama. Okay, so antara sinar tuju dengan garis normal ada sudut dekat sini, ini pun ada sudut. Kedua-dua sudut ini adalah sama nilai. Okay, sudut sama nilai. Okay, jadi yang sudut di sini namanya sudut tuju, yang ini namanya sudut pantulan. Kena ingat ni, sudut tuju, nanti lupa. Yang atas ni sudut pantulan. Okay, sudut tuju dengan sudut pantulan ni nilai dia adalah sama. Jadi untuk hukum pantulan adalah sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Sudut tuju, ni sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Tolong ingat sudut tuju ni kita gunakan simbol I dan sudut pantulan adalah simbol R kecil. Okay, AI sama dengan R. Sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okay, boleh ingat tak ni? Salin boleh ke? Boleh. Tapi tak apa, nanti saya bagi nota ni dalam WhatsApp.
Awak nak salin nanti pun boleh. Okay? Sudah baru habis salin. Okay. Okay. So, ini adalah latihan yang saya dah bagi semalam. Okay. Cahaya bergerak lurus. Yes. Nombor 1 adalah cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Sebab ini petir Bila petir dulu baru kilat dulu baru bunyi guruh. So, cahaya lebih laju daripada bunyi guruh tadi. Okay, bunyi guruh akan kedengaran selepas kilat kelihatan. Okay, cahaya bergerak lebih laju sebab kita akan dengar kilat dahulu baru kita dengar bunyi guruh. Kita nampak kilat dulu baru dengar bunyi guruh. Sorry. Dengar kilat kelihatan. Kita nampak kilat dulu baru dengar bunyi guruh. Okey. Okay. Kemudian bunyi guruh akan kedengaran selepas kilat kelihatan. Kita nampak cahaya kilat dulu, tiba-tiba lepas tu baru bunyi guruh yang kuat. Betul tak? Okay, sebab itu sebab itu kita nampak kilat kerana cahaya ni lagi laju daripada bunyi. Okay, seterusnya nombor 2, ini gambar manusia sedang berjalan, ada bayang-bayang terbentuk. Okey, apa cahaya bergerak? Maksudnya dekat gambar ini adalah cahaya bergerak. Bergerak apa? Okey, maksudnya cahaya bergerak lurus. Dia cahaya dari depan, sebab itu ada nampak bayang-bayang. Okey. Apa yang terbentuk ni bila cahaya dihalang ni? Bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk apabila dihalang oleh objek. Apa nama objek ini tadi? Objek legap. Yes, objek legap. Okay. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Okay. Objek ni ada 3 jenis. Kita ada legap, kita ada lut sinar, dan kita ada lut cahaya. Okay. So, kalau legap maksudnya objek tu yang memang tak boleh tembus cahaya. Kalau lut sinar, objek itu terlalu cerah, cahaya boleh nampak. Contohnya cawan kaca. Tetapi kalau lut cahaya, ini contohnya tingkap cermin tu kita boleh nampak tapi kabur. So itu adalah lut cahaya. Okay, soalan C. Cahaya boleh apa ni? Pantul. Yes, cahaya boleh dipantulkan. Dan imej terbentuk hasil daripada cahaya boleh dipantulkan dan imej boleh terbentuk daripada pantulan cermin. Cahaya oleh cermin. Okay. Dipantul, memantul. Okay. So ini adalah pantulan dia lah. Okay. Soalan seterusnya D. Sebatang pensel ni kita dah masukkan dalam satu cawan kaca lut sinar. Tiba-tiba nampak bengkok. Okay. Apa maksudnya kat sini? Cahaya boleh. Ni macam pelangi tadi. Cahaya boleh apa ni? Disebar. Dibiaskan. Disebarkan ataupun dibiaskan. Tapi dalam konsep sains kita guna perkataan dibiaskan. Okay? Dibiaskan. Kita akan masuk selepas ni dibiaskan. Tapi untuk minggu ni saya nak concentrate pada pantulan sahaja dahulu. Okay. Pensel kelihatan apa? Pensel kelihatan apa ni? Patah. Okay. Kita guna perkataan bengkok. Okay. Pensel kelihatan bengkok di dalam gelas air. Okay. Seterusnya,
ini adalah gambar orang sedang sikat rambut. Berdasarkan rajah di atas, tentukan benar atau palsu bagi setiap pernyataan berikut. Okey, orang ni tengah sikat rambut. So, imej yang terbentuk adalah imej maya. Betul atau salah? Boleh sentuh tak dalam Betul. cermin tu? Tak boleh sentuh kan? So, dia ada imej maya ke tak, Palsu. Okey, palsu. Palsu ke? Maya tak boleh sentuh kan? Bila tak boleh sentuh, Betul. itu adalah benar lah. Okey, sebab ini cermin ah. Kalau soalan tu kata benar palsu, so jawapan awak kena benar atau palsu. Tak boleh betul atau salah. Okey, imej yang terbentuk lebih dekat berbanding jarak objek. Ya ke? Dekat ke ataupun jarak dia mesti sama? Sama. Mesti sama. So ini benar ke palsu? Palsu. Palsu. Okey, bagus Sebab jarak dia sepatutnya sama. Okey, yang ketiga, saiz imej adalah sama dengan saiz objek. Betul ke palsu? Benar ke palsu? Saiz dia sama. Betul. Sama tak? Yes. Benar. Okey, sama. Kalau imej dia ni macam ni, saiz dia pun, objek pun macam tu juga. Tak berbeza. Okey, tidak terdapat perbezaan antara imej dengan objek. Ada beza tak dua-dua ni? Tak ada tek lalat masih sama, rambut masih sama. Tak ada pula sini rambut ni botak, ini rambut berambut. Tak ada dia mesti sama. So itu adalah benar. Okey. Seterusnya soalan ini adalah tambahan saja. Ini adalah seorang perempuan sedang tengok cermin muka. So, antara jawapan yang diberi ini, yang mana satu jawapan yang betul? Maya, nyata, songsang sisi, sama sisi, lebih besar, sama saiz, tegak, tertonggeng. Okey, yang pertama, maya ataupun nyata? Maya. Maya. Okey, bagus. Yang kedua, songsang sisi atau sama sisi? Songsang sisi. Songsang sisi, bagus. Yang ketiga, lebih besar ke sama besar? Sama saiz. Sama saiz. Okey, yang keempat, tegak atau tertonggeng? Tegak. Yes, tegak. Okey, sama je. Okey, yang ini adalah eksperimen. Yang pertama, dia suruh lukiskan. Okey, lukiskan sinar pantulan. Okey, ini adalah sinar pantulan. Dan ini adalah sinar apa ni? Ini apa namanya? Sinar 7. Okey. Sinar sinar pantulan. Ini adalah sinar 7. Salah. Sinar 7 ni sinar yang dia nak menuju. Okey, di antara sinar ini akan ada satu garis di tengah-tengah. Namanya adalah garis normal. Okey, ini adalah garis normal. Yes, normal. Okey. Di antara ini akan ada satu sudut. Okey. Sudut sinar 7 dengan garis normal ini dikenali huruf I, sudut 7. Dan yang ini adalah sudut pantulan, huruf R kecil. Okey, dia suruh labelkan. Okey, saya dah labelkan sinar 7, sinar pantulan, sudut pantulan, sudut pantulan, ni sudut pantulan R, garis normal dan ini adalah sinar 7. Okey? Yes. Dan kena ingat sudut 7 huruf I tadi adalah sama dengan sudut pantulan huruf R. Nilai dia sama. Kalau sini 30, ini pun mesti 30. Okay? Ini awak kena praktis untuk lukis supaya awak tahu mana satu sinar 7, mana satu sinar pantulan. Dan tengah-tengah ini adalah garis normal. Garis normal ni sebenarnya lukisan dia titik-titik saja.
Okay, sekadar titik-titik saja. Tapi pen saya hilang, saya tak boleh lukis guna pen. Okay, so ini adalah gambar bagi soalan yang diberi. Okay, so kita dah settle topik minggu ni. Kita ulang balik untuk pantulan. Okay, untuk pantulan, cahaya ini lebih cepat atau lebih lambat daripada bunyi? Cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Ya betul, cepat. Lebih cepatlah. Okey, kemudian cahaya bergerak lurus atau tidak? Lurus. Ya. Okey. Gelak. Yes, betul. Kemudian, apakah contoh ciri-ciri imej bagi cermin satah? Yang pertama, maya. Yang kedua, Tegak. tegak. Yang ketiga, songsang sisi ke sama sisi? Songsang sisi. Songsang sisi. Yang keempat, saiz dia? Sama. Sama. Jarak? Dan jarak imej dia pun sama. Jarak pun sama. Dengan Jarak objek. imej dengan jarak objek adalah sama. Dan pantulan ada 3 benda penting. Yang pertama, sinar tuju. Yang kedua, sinar pantulan. Kemudian ada garis Nomor. normal. Sudut tuju dengan sudut pantulan sama atau tidak? Sama. Sama sudut. Okay. So, sekejap lagi saya akan bagikan nota ni dalam grup. Itu sahajalah untuk hari ni. Pantulan pun tak banyak sangat. Next week kita masuk pada pembiasan. Okay? Thank you. Okay, terima kasih semua. Sama-sama cikgu. Okay, study ya.